Assalamualaikum Rahim Abdul Rahman Zainah Buyung Zulina Wanci Rosnaini Adnan Zarina Zawawi Azhura Pasbramsat. Okay, betul ke? Sorry kalau salah. Yasmin Yaakob Zaidatun Nahar Hasnah Arsyad Nizaha Muhammad Zahra Suhadi Kak Syuk Anita Saleh Nuraini Abdul Rahman Amin Aminah Wani Yahya Emisa Danil Yani Sarah Aisyah Zamrin Ali Mahfuzah Mahazir Masliza Bagira Nur Aisyah Nur Zainun Abdul Rahman Badariyah Abdul Rahman Umi Rosa Gunting Haira Haji Ismail Zamnah Samin Nur Ali Suzana Amiruddin Yusliza Salam Farhana Sobri Azrina Abdul Hanif Sarina Samsudin Kak Syuk Amin Nur Azizan Baharudin Rafi'ah Ismayadi Mizyani Masya Allah Siti Nasura Fiha Mardiana Aziz Umi Afan Kalishah Umairah Masya Allah Zahra Suhadi Nur Azian Saleh Ahadiah Agoy Rohaya Sidi Ali Farah Hayati Ashim Nur Hawa Asmah Muhammad Nur Asikin Abdul Majid Nur Mila Jamaluddin Dilanim Ibrahim Zaitun Hashim Nur Lida Baharudin Nur Zila Yunus Semput baca nama Nur Aidah Manab Hasniza Abdul Aziz Siti Rohani Me'ani Umi Badaria Rahman Rahim Ahmad Daud Nur Hayati Mahbub Haryaini Anwar Ismail PKR Ismail PKR marah dia Ismail Pakir Haslinda Fauziah N. Rahmat Zainah Buyung Farhana Sobri Junaim Rida Umar Umi Iman Juliana Friday from Singapore. How are you? Fatimah Mukhtar Hamidah Dul Wahid Wan Azlina. Masya Allah. Nak pinjam tudung ke? Tak pinjam, ambil tak payah saya bagi je bak mai alamat. Masya Allah. Juriah Nur, apa khabar Kak Mas? Siti Aisyah Abu Bakar Idayu Mansur Ruzila Kamarudin Ayah Gaus, baru betul Haryaini Anwar Ismail Pakir Ismail PKR pula dah. Sorry Zaini Cik Ismail Nur Aini Samli Ainun Atirah Muhammad Linda Kecil Wuryanti Wu Umi Kintan Hanisa Syafi'i Hajah Norma Klima Ibrahim Siti Maryam Siti Rohani Mi'ani Nuriyah Awang Hamad Kak Long Yati. Okeylah tu kan. Ruzaimah Sulaiman Haini Zain Kaslina Kasim. Okey. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam 10 Ramadan. Alhamdulillah, tahniah. Moga-moga Allah beri kepada kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, qiyam malam yang ke-10 malam tadi semuanya diterima Allah. Istighfar kita, munajat kita diterima oleh Allah. Sikit sangat yang kita buat berbanding para sahabat yang meniru-niru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Sikit sangat. Kita tak pernah solat sampai bengkak-bengkak kaki. Kita tak pernah bersolat sampai, yelah sahabat-sahabat dirahmati Allah, baca Quran sampai habis satu malam dibacanya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Anak-anak di asrama ada yang positif COVID. Insya Allah keberkatan majlis ilmu ni sama-sama kita doakan, mudah-mudahan. Juga selamat berpuasa Liza Atih dari New Zealand mendengar. Masya Allah. Selamat berpuasa kepada semua yang berada di mana jua. Hari yang ke-10, moga-moga Allah terima ibadah puasa kita, yang kita bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi sedang cuba berperang dengan hawa nafsu kita. Itulah cakap kat mata di pagi-pagi hari ni. Ingat, hari ni hanya tengok yang baik-baik.
bagi tahu pi habaq dekat telinga masing-masing. Hari ni hanya dengar yang baik-baik. Sebab rajanya, tukang arahnya adalah hati. Kalau hati berpagi-pagian dengan duduk sekejap tepi katil tu, hey matu, kan macam tu. Hanya tengok yang baik-baik. Hai telinga, hari ni hanya dengar yang baik-baik. Hai lidah, jangan bercakap kalau bukan benda yang baik. Kalau kau nak cakap juga tapi benda tu adalah benda yang Allah tak suka, pilihlah untuk diam. Kita kena cakap, hei tangan, jangan mengambil haknya orang. Hei kaki, hanya melangkah kepada yang baik-baik hari-hari. Kan kita duk, ni antara tips lah sahabat-sahabat Ustazah Zai dalam bangkit-bangkit tidur biasa kan, hari-hari duk kelepah-kelepah mata, duk menggeliat-geliat tu kan sahabat-sahabat. Bukan mesti duduk atas sejadah kat tangan, hei mata, tak payah. Kita sambil-sambil tu kan, ya Allah, bimbing aku ya Allah. Hari ni hanya bercakap yang baik-baik ya Allah. Betul-betul Noni Nadia, sekejap aja dah berlalu 10 hari di bulan Ramadan. Sahabat, orang beriman memang macam ni. Mudah-mudahan Allah pilih kita di kalangan orang-orang beriman. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila dah 10 hari ni kita rasa macam makin sayu kan. Sebab 10 hari dah, apa yang aku buat ya Allah. Khauf, takut sangat Allah tak terima amal. Tapi kekalkan momentum, rojak, pengharapan. Malam ni aku nak pulun lagi ya Allah. Entah yang 10 malam lepas ni tak ada makna di sisi Allah. Syukur sangat, syukur sangat. Syukur sangat dalam 10 malam ni tak pernah lagi terlepas tarawih. Dalam 10 hari ni tak pernah lagi ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun sedikit ada je sedekah infak yang kita buat, syukur sangat. Tapi belum tentu lagi Allah terima. Yang menggerakkan semua itu adalah Allah. Kita patut sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Tapi nak menjaga hati tu siapa sahabat-sahabat? Kita berperang dengan nafsu. Tu orang puji tu, tak kalau kau tak kembang-kembang. Orang puji tu Ramadan makdan. Kalau kena puji sikit, kembang tak kempis-kempis, tu masalah tu. Akhirnya kita berjalan dengan riak, kita berjalan dengan ujub, kita berjalan dengan takabur. Wa na'udzubillah min zalik. Kita tak nak tiru sikap-sikap yang macam tu. Jadi, sentiasa semangat. Bila orang tanya, macam mana tips nak bagi semangat tiap malam Ramadan ni? Kena orang beriman faham, sebab yang kemarin semalam tu belum tentu lagi Allah terima. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul baiti Abdullah. 1/3 Ramadan dah berlalu. Okey, sepertinya malam tadi saya bangkit-bangkit pukul berapa tadi kat rumah bapa, sahabat-sahabat. Saya tengok Ustaz Fahrul Muhammad Joy punya Facebook. Dia share malam tadi, entah kenapa Allah gerakkan hati dia nak solat dekat satu masjid ni. Maknanya cara dia bercerita tu bukan masjid yang biasa dia pergilah. So dia pergi masjid ni. Tiba-tiba rakaat pertama angkat takbir, dia dengar suara di belakang dia, Allah. Orang tu rebah. Lepas solat, sahabat-sahabat orang mengerumuni. Dia masih duduk di tempat, tengok apa sebab orang dah menjerit. Siapa ada doktor kat sini, siapa ada doktor kat sini. Dipendekkan cerita, orang tu dibawa ke belakang, meninggal dunia dia malam tadi. Sahabat, kalaulah dia tak sihat, mungkin dia tak gagahkan diri ke masjid. Allah datang isterinya daripada saf orang perempuan menangis. Datang anaknya kelu lidah tak terkata. Maknanya isteri dan anak ada dalam masjid. Bawa suami, bawa ayah ni mesti dalam keadaan sihat. Allah, betul lah sahabat kan. Allah pilih, sebab Ustaz Fahrul cakap macam ni. Dia mula terfikir kenapa Allah jemput dia di masjid tu untuk melihat situasi itu. So apa saja yang berlaku dalam hidup kita, yang kita pandang, yang kita dengar, semua ni sahabat-sahabat adalah pelajaran. Sebab tu bila kita berlaku apa pun, kita duduk dalam satu circle yang baik, majlis ilmu, kita dengar ustazah cerita, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustaz ni cerita macam ni, semua tu sebagai, bukan kita kata siapa dia tu, malaikat ke apa, siapa dia tu, baik ke tidak.
balikkan pada kita, ya Allah, aku ni yang 10 malam tu entah Allah terima ke tidak. Semua inilah yang, percayalah, wallahi, meremang bulu roma saya nak cakap ni sahabat. Semua inilah yang menyebabkan kita punya rasa sentiasa bersemangat nak buat yang terbaik dalam hidup. Sebab menjadikan mati itu sebagai nasihat. Allah, jom kita hadiahkan Fatihah kepada beliau ini dan siapa sahaja yang kembali ke rahmatullah. Itu kadang-kadang kita saudara se-Islam kan, saya terfikir, ya Allah, kalau aku ingat nanti nak start kuliah, Fatihah yang aku hadiahkan ni untuk dia, aku tak kenal pun siapa dia, ya Allah. Kemudian Ustazah terfikir, untungnya dia, ya Allah, berapa orang yang menonton hari ini sama-sama membaca Al-Fatihah, kita tujukan kepada beliau. Dahlah semalam mati dalam keadaan angkat takbir, menyebut nama Allah. Paginya Allah gerakkan hati Ustazah nak hadiahkan Fatihah kepada dia. Mungkin orang sekeliling dia tak nampak dia begitu orang baik sangat, tapi cuba tengok rezeki dia. So kita orang Islam jangan pernah takut tak ada anak yang nak mendoakan. Suami saya bukan orang soleh, kalau saya mati dia doa saya ke tidak Ustazah? Saya ni tak ada anak-anak yang hafal Quran, boleh tak nanti hadiahkan doa kat saya? Jangan takut selagi mana kamu menjadi orang yang ikhlas, menjadi hamba Allah, tetap beriman kepada Allah, pasti bercita-cita untuk mati dalam husnul khatimah. Bila punya cita-cita, kita akan push diri kita untuk ke arah itu. Sepatutnya itu cita-cita, bukan angan-angan kosong. Okey sahabat-sahabat, so cita-cita kita bersama-sama untuk mati dalam husnul khatimah, kita kena sungguh-sungguh. 1/3 Ramadan dah habis, ya Allah. Kalau aku malas-malas malam ni, tahuk yang semalam-semalam ni tak boleh buka pintu syurga untuk aku, tak boleh tutup lubang-lubang neraka untuk aku. Walau lemau macam mana malam ni, aku kena tarawih juga, ya Allah. Aku kena baca Quran juga, ya Allah. Aku kena semangat juga. Sampai bila? Sampai pengakhiran Ramadan. Sebab Ramadan tahun depan pasti akan bertamu. Selagi belum kiamat, tapi kita belum tentu menjadi tetamu akan Ramadan itu. Faham Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan yang saya sayang kerana Allah? Tepukkan untuk diri sendiri kerana anda telah melepasi bab 229 hari ini pada tanggal 13 April 10 Ramadan. Kita masuk kepada bab 230 dan tajuk ni saya suka sangat. Saya suka sangat sebab tak tahu ya macam mana nak cakap tajuk ni. Tajuk ni kalau anda praktik dalam hidup anda, orang akan gerun dengan anda. Orang akan kecut melihat anda. InsyaAllah anda bakal menjadi pemimpin yang terbaik. Bukan pemimpin Perdana Menteri perasan, jangan nak jadi Perdana Menteri. Pemimpin dalam rumah lah sekurang-kurangnya. Pemimpin dalam masyarakat. Dia masyarakat kecil, ketua pula dah. Ketua kampung saja pun. Kan insya-Allah. So, anak akan respect pada kita. Suami, isteri, pasangan akan hormat pada kita insya-Allah.
Kerana apa sahabat-sahabat? Sikap. Sebab tu kita nak pupuk sikap-sikap yang baik, yang mencontohi pejuang-pejuang Islam kan. Jadi saya sebut macam gini lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh ini selingan-selingan. Berapa banyak selingan dah. Tapi saya dah mula nak menulis dekat Facebook saya dah. Tak cerita lah, anda baca je lah nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Kan tak habis pula mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Faizatul Akmal Faiz on the way pergi sekolah. Mahiran Razali, Ida SPPK, Hayati Ismail, Reda Gas. Masya Allah. Ini macam tak nampak wajahnya. Pertama kali saya sebut nama. Emma Yusnaini, Siti Azmahani Mamat, Halimah Habba, Rosilah Mat Zain, Nora Ismail, Nur Asiyah, Nur Hasimah Zainuddin. Hari ni, ya Allah, hari ni 12 April ke Nur Iman? Tu dia Ustaz. Anda tahu tak pasal apa saya sebut 13 April? Ceteka. Sorry, 12 April, 10 Ramadan. Aduh, subhanallah. Sebab 13 April ni tarikh sepatutnya Ustaz balik. Tu dia. Masya Allah. Sebab, kena cerita jugalah kan. Semalam Ustazah balik daripada kelas, jajah drive. Tiba-tiba Ustaz hantar voice note. Ustaz kata, yang macam mana ni? Abang confused lah. Risau pun ada. Pasal apa cakap kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mastura Ghazali, semoga Allah beri kesembuhan kepada seluruh ahli keluarga yang kena COVID. Amin, amin. InsyaAllah sangka baik terus pada Allah. Betul Cik Rodiah Sharif. Ustaz nak balik, sabar je lah. Mudah-mudahan balik sungguh lah. Sebab sahabat-sahabat letasan tolong bantu dengan doa. Dia cakap, abang risaulah pula ni. Kenapa? Dia ada kat Kampung Cham lagi. Masa tu Kampung Cham dengan Nompen 3 jam lebih perjalanan sahabat. Aduh, memang macam kami nak balik Kulim dari KL ni lah. Lepas tu dia kata, abang call hospital yang tempat dia nak buat PCR tu. Hospital tau, tak main klinik-klinik macam kita. Hospital, dia kata 24 jam. So besok lah, hari ni lah maksudnya dia kena buat PCR. 24 jam sebelum fly dia kena buat PCR. Lepas tu dia call airport 48 jam sebelum. Maknanya semalam lah kena buat PCR. Jadi masa yang dia kandas hari tu, antara sebab kenapa dia tak boleh fly balik, sebab dia buat PCR 24 jam sebelum. Jadi airport kata 48 jam sebelum. Masalahnya ada pula orang yang 24 jam sebelum tapi lepas. Yang nak fly ke Malaysia tak lepas. Jadi pening lah kawan tu kan. Faham, pening. Itulah Ustazah dah mula menulis kan. Ustazah nak tulis, Ustazah kata begitulah. Macam-macam mana pun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negara sendiri, hujan batu jugalah yang paling indah. Kita faham kan keadaan. Itu pun Caca Marba juga sahabat-sahabat. Lepas tu Jaja kat sebelah bersuara, Ustazah suruh Ustaz buat dua-dua lah, senang. 48 jam pun buat, 24 jam pun buat. Tu dia hang bila bercakap kan, tiba-tiba saya cakap dengan Ustaz, bang Jaja kata buat dua-dua. Lepas tu dia kata, tu dia jenuh. Rupanya kat sana dia punya PCR. Siapa yang dah pernah balik umrah, macam mana PCR kat sana, tu dia ada calit sikit tepi hidung tu je. Lala besok keluar semua negatif result kan. Masya Allah, kami duk terkekek-kekek tergelak. Punya sempoi macam tu dia punya PCR. Tapi dekat Nompen, Ustaz kata, ya Allah, dia punya korek sungguh hidung tu. Kembang-kembang hidung abang ni. Memang dahsyat sungguh dia buat PCR. Jadi bila PA sahabat saya Jaja kata buat dua-dua, tak sangkalah pula saya pun dah sibuk dengan urusan petang semalam. Tiba-tiba petang tu dia cakap, yang abang ni on the way ke Nompen. Lah pula dah. Ya, abang terfikir juga yang Jaja cakap tu. Dia kata, betul juga kan. Senang, nanti pergi dekat airport ada dua-dua. 24 jam sebelum kau nak, aku ada. 48 jam sebelum kau nak, aku ada. So semalam, kesian kawan dekat Kampung Cham tu, sahabat-sahabat. Bukan semua orang kat sana ada kereta. Bawa dia pergi Nompen. So akan tidur dengan Ustaz dekat Nompen, dekat hotel bajet ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, 2 malam. Lepas tu dia temankan Ustaz, dia tinggalkan family dia, tanggungjawab dia dekat Kampung Cham, temankan Ustaz. Lepas tu malam tadi, petang semalam dia buatlah PCR 48 jam sebelum terbang kan, buat PCR. Ya Allah, kembang hidung. Dia kata
Lepas tu, ni hari ni nak kena buat lagi sebab dengan nasihat puan penasihat jajah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, malam tadi dia pergi tarawih. Lepas tu Ustazah usik lah dia kan, Ustazah usik dia. Bang, cuba tengok ni. Aduh, dekat TikTok anak gadis anak gadis jatuh hati dengan bacaan tarawih, bacaan imam tarawih. So dia minta pendapat macam mana dia nak luahkan rasa hati dekat imam tarawih tu. Sabar je lah orang perempuan zaman sekarang ni. Lepas tu Ustazah pun hantar screenshot dekat Ustaz. Syek baik tahun ni suami saya yang tak jadi imam. Tahun pertama dia tak jadi imam tarawih, sahabat-sahabat, sejak daripada lepas dia belajar dulu kan. Lepas tu, jangan-jangan Ustaz dengar, jangan. Lepas tu kan sahabat dirahmati Allah, dia kata, Astaghfirullahalazim, ada juga perempuan yang macam ni yang dia kata. Lepas tu cakap, kalau zaman dulu-dulu tak ada perempuan macam ni. Abang je yang sibuk nak dengar suara orang tu mengaji. Tu dia cakap. Kita orang terkekek-kekek sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab macam-macam mengimbau kenangan lah kan. Dulu-dulu macam mana pun kita mengaji, kita tak sedap pun guru-guru lain, ustaz-ustaz lain dekat luar tempat kita. Saya dengan ustaz sama tempat mengajar dulu. Itu yang punca terberkenalan tu. Lepas tu kadang-kadang musik, macam mana abang boleh tiba-tiba tu mula-mula abang mendengar suara saya mengaji, nak tergelak. Jadi logik lah orang lelaki dengar, oh terus rasa macam nak masuk Minang kan. Ini orang perempuan, macam mana ya rasa macam tu? Oh, ini dah kisah Khadijah zaman moden. Tapi anda jangan tersilap yang kisah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kisah perigi mencari timba, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Rasulullah sebenarnya dah ada rasa itu kepada Khadijah. Subhanallah. Jadi sahabat kepada Khadijah ni bertanya kepada Rasulullah, apa perasaan, macam itulah bahasa kita kan, kalau ada seorang wanita bangsawan kaya raya, kan akhlaknya mulia, berharta, datang meminang engkau wahai Muhammad. Masya Allah, kan dia kata siapa? Dia jawab Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Rasulullah dia terus bercakap dengan kedua pak saudara dia. Subhanallah. Maksudnya kisah ni bukan Khadijah yang tergedik-gedik dulu. Masya Allah. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah 1000 orang lebih ke? Minta maaf. Jadi kan, kisah-kisah macam ni kadang-kadang dia mengimbau kita balik, cari hikmah di sebalik. Sebab apa? Kita akan berjalan kepada zaman yang anak-anak kita akan membesar kan. Kat mana sebenarnya nilai adab kita? Kat mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi sebelum saya panjangkan cerita, takut saya terlupa, saya mohon jasa baik semua sahabat-sahabat, tolonglah bantu doakan. Terima kasih Muhammad Kamarul Arifin. Sama-sama kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Wah, ini tudung emergency kalau macam ni Kak Wah. Apa yang ada belum sempat gosok baju lagi, pakai je. Masya Allah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolonglah bantu dengan doa. Tarikh besok Ustaz nak terbang ke Malaysia ni dipermudahkan Allah. Kan walaupun terpaksa buat 2 kali PCR sebab tak tahu yang mana satu betul. Hospital kata 24 jam sebelum, airport kata 48 jam sebelum. Jadi kawan-kawan semua duk kata airport nak pitih lah tu, hulak pitih pada 24 jam, 48 jam lepas lah hang. No pitih-pitih under table Ramadan. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ikut je undang-undang. Mereka akan akur bila kita dah, kau nak 24 jam, nah ambil. Kau nak 48 jam, nah ambil. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah pelik-pelik sungguh lah sahabat-sahabat kan. Sebab COVID kita belajar macam-macam sebenarnya. Amin. Itu yang punca duk teringat 13 April tu. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Tajuk 230. Baru masuk baru masuk. Kita dah hadiahkan Fatihah kan dekat insan yang bertuah tadi tu. Moga syurga lah tempatnya. Amin. Cinta pada kemudahan suara azan, tak puas perasaan dia apa. Ada ustazah macam tu dulu-dulu. Masya Allah, Masya Allah. Reda Gaz, Masya Allah. Okey, jangan bersedih kerana kesedihan anda membuat musuh anda gembira. Kenapa awal-awal tadi ustazah kata saya suka tajuk ni? Sebab sahabat-sahabat, saya biasa dengan izin Allah menasihat orang-orang yang minta pandangan. Contoh kan, seorang wanita yang suaminya kahwin lain, macam cerita semalam yang saya sebut tu. Masya Allah, Baiti Abdullah ada kat sini. Baiti Abdullah menulis dengan cantik apa yang ustazah cerita semalam tu. Tapi Baiti Abdullah betulkan sikit,
wanita tu tak diceraikan Binti Abdullah. Dia tak diceraikan, cuma dia tahu yang sebab masa bila Ustazah baca messenger ni macam-macam kan, ada yang bercerai. Yang bercerai tu lain. Yang Ustazah cerita pasal suami dia kahwin lain tu. Suami dia kahwin lain dekat Kelantan, bernikah dengan orang Siam. Bukan orang Siam, bernikah dengan wanita Kelantan. Bukan yang ni kan dia cerita semua. Bernikah dengan wanita Kelantan, dinikahkan oleh ustaz dari Siam. Jadi kisahnya yang dia duk ni, dia kata sampai sekarang tak ada bukti surat pernikahan. Sebab tu pernikahan ni sahabat kena daftarkan. Saya pernah berdepan dengan seorang wanita yang dah ada 4 orang anak. Anak ni sampai sekarang yang sulung umur 16 tahun tak pernah pergi sekolah. Kenapa? Sebab pernikahannya tak didaftarkan dan anak-anak ni tak boleh dapat surat beranak. Allah, saya kata kenapa korbankan anak sulung dah umur 16 tahun. Sampai sekarang anak-anak ni tak pernah pergi sekolah secara rasmi kerana tak ada surat beranak. Dan suami ni dia kata nafkah bagi semua Ustazah, tapi kalau cerita pasal daftarkan pernikahan, asyik bergaduh. Dia tak nak daftarkan pernikahan. Sebab sahabat-sahabat, ya, pernikahan itu mungkin sah bila dah cukup syarat, tapi undang-undang negara ni kita kena ambil juga. Kan sahabat-sahabat, memang bila nak daftarkan tu tetap ada kena denda dia. Denda dia tak banyak mana pun, tapi insya-Allah surat nikah tu akan keluar. Jadi perkara-perkara macam ni sangat sulit. Kesian kalau dokumen tak ada. Bayangkan anak-anak tu nanti IC tak ada, pasport tak ada. Lebih teruk daripada pendatang haram pun, padahal dia anak orang Malaysia. So yang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila isteri tua mengadu kat Ustazah, kebanyakannya lah sebelum ni kan, walaupun mungkin masa tu Ustazah muda lagi semua, tak tahu kenapa mungkin Ustazah diajar daripada ialah mak ayah yang begitu. Bila orang mengadu macam, saya sedih Ustazah, sampai hati dia buat saya macam ni, apa yang kurang pada saya Ustazah, saya dah berkorban segala, macam tu kan. Biasa orang isteri tua ni mengadu. Saya cakap, Kak, isunya sekarang ni akak masih isteri. Akak jangan tunjuk tewas, jangan tunjuk kalah depan dia. Macam mana akak masih tak ada secebis rasa sayang pada dia? Ada Ustazah, dia suami saya masih sayangkan dia. Saya dapat berapa orang anak dengan dia, tapi saya tak boleh lah Ustazah, sampai hati dia buat saya macam ni. Bila dia balik, Kak, layan macam biasa. Ustazah ingat senang, saya tahu tak senang. Sahabat, suami tu tengah angau, tengah gila masa tu. Sahabat-sahabat, dia tak nampak dah kita jadikanlah dia raja ke apa, dia tak nampak. Sebab habis madu sepah dibuang, ibarat macam tu kan. Dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Sebab dia tengah angau, Kak, dia tengah baru-baru macam tu. Dan kalau dia balik, akak marah-marah bla 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 bla, akak yang rugi. Dia tak akan balik lagi daripada akak. Kan dia akan, baik aku pergi dekat yang baru, yang sweet muit, manja-manja. Memanglah manja, baru 3 hari nikah kot, memanglah manja. Sekian dia maklumkan, kan? 1,000 lebih penonton. Macam itulah sahabat-sahabat. Jadi kena tunjuk sahabat-sahabat, jangan bersedih. Sebab sedihnya kita suami akak yang tengah angau tu lagi ibarat padan muka kan. Mulalah keluar dekat kepala dia. Hang kata hang berkorban untuk aku, tapi hang tengking aku, hang tak hormat aku. Ungkit-ungkitan dah mula keluar. Perang, daripada perang dingin jadi perang hangat, perang panas. Faham ke tak faham? Memang kita sedih. Bukan kita nak menjerit-jerit depan dia, bukan nak baling periuk kuali depan dia. Ya Allah, merintih dengan Allah. Ada makhluk yang dulu bersama dengan aku susah dan senang. Sekarang bila dah senang, tinggalkan aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang tak pernah tinggalkan aku selagi mana aku nak tunduk sujud kepada Engkau ya Allah. Meratap rintih dengan Allah. Pujuk hati bila dengar bunyi motor, bunyi kereta dia. Ya Allah, aku masih isteri ya Allah. Macam mana aku nak tetap buat baik kepada dia? Sahabat, kenapa Ustazah bercerita macam ni? Ustazah dah jumpa banyak isteri yang sulung tu terus menjadi isteri solehah. Ya Allah, meremang bulu roma nak cakap. Sekarang masing-masing jumpa Ustazah, sahabat-sahabat, terima kasih Ustazah atas nasihat tu. Suami saya dah balik pada saya Ustazah, Masya Allah. Kenapa Kak dia cerai? Yang kedua Kak suruh cerai. Tak Ustazah, tak tahulah satu hari tu dia datang melutut dekat akak. Abang dah buat silap, abang dah buat silap macam tu kan. Ada yang diceraikan,
pun tak baik juga kan, dah nikah sah diceraikan. Kita tak suruh pun dia bercerai. Tapi maknanya kasihnya berpindah semula. Sebab apa sahabat? Ustazah sebut macam ni. Kekallah menjadi isteri solehah, wanita solehah. Dia angau tu sekejap je. Kalau kita tak perlu takut. Oh, ramai ni lelaki-lelaki yang menonton juga. Masya Allah. Tapi saya just nak share dengan anda, bukan puluhan dah dalam tempoh lebih 20 tahun dakwah ni yang mengadu benda macam ni sahabat-sahabat. Wallahi, yang kekal menjadi wanita solehah, tak tunjuk kesedihan dia, akhirnya dia menjadi pemenang. Suaminya balik pada dia, suaminya duduk tunduk pada dia. Akhirnya suami tu kata, abang menyesal kahwin baru. Rupanya dia tu tak samalah. Dia nak kikis harta abang je. Dengan anak-anak, ada anak kecil lah. Dia tak sabar macam awak jaga anak kecil. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kekal menjadi wanita solehah. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, sahabat-sahabat. Tapi bila kita tunjukkan kesedihan kita, kita rasa macam dia seorang je lah. Kalau suami tu tak balik kat rumah kita, kita tak boleh hidup. Tunjukkan kesedihan kita. Lantaklah anak-anak abang nak makan apa, saya nak bongkok, saya tak nak ni. Yang rugi kita sahabat-sahabat. Yang rugi kita. Allahu Akbar. Saya sangat terkesanlah dengan tajuk ni. Sebab saya dah jumpa ramai orang yang dia sedang bersedih, tapi dia tak tunjukkan kesedihan. Akhirnya kemenangan berpihak kepada dia. Subhanallah, maha baiknya Allah. Sebab Allah dah cakap yang buat baik, kebaikan tu akan balik. Masalahnya Ustazah, saya buat baik ni dah berpuluh tahun, tak datang-datang pun kebaikan. Hu Allah mu. Kalau tak dapat kat dunia yang sementara ni, kan Allah nak bagi dekat akhirat yang selama-lamanya. Jom kita baca penuh versi La Tahzan. InsyaAllah pukul 12.30 hari baru habis. Percayalah dia, percaya, subhanallah. Saya ada kelas saya ada kelas dekat Masjid Mardiah hari ni, hadir. Kuliah kitab di balik tabir kematian hari ni hadir. Sebab itu pertemuan terakhir saya dengan mereka lah. Akan ada bondes di Masjid Mardiah sebelum saya berangkat ke Baitullahil Haram, insyaAllah. Sahabat-sahabat tolong doa ya. Sekali lagi saya merayu, tolong doa Ustaz dipermudahkan perjalanannya besok, sebab kami ada beberapa lagi program. Patutnya hari ni saya berangkat ke Sabah. Tapi Sabah tu kan Ustaz dah tersilap beli tiket. Dia pergi tekan bulan Julai pula, pasal apa dah. Rupa-rupanya nak jadi macam ni. Tengok maha mengaturnya Allah. Allahu Akbar. Ceria-ceria je sahabat atas apa yang berlaku, sebab tak ada satu pun yang sia-sia, yang batil di sisi Allah. Allahu Akbar. Ramainya pula yang subhanallah. Allahu Akbar. Betul tu Ustazah. Betul berdasarkan pengalaman ke apa sahabat-sahabat? Ya, Ustazah bercakap berdasarkan pengalaman. Yang Ustazah mulakan karier Ustazah mengajar rumah ke rumah. Daripada zaman Ustazah duduk universiti lagi, rumah ke rumah. Depan mata Ustazah sendiri, suaminya curang kepada isteri. Isteri yang bila saya datang tu stres, marah-marah anak-anak. Tak jadi apa sahabat. Tapi isteri solehah yang Ustazah nampak depan mata, akhirnya suami tu balik sendiri kepada dia. Bahkan bertambah bahagia, gembira. Ya Allah, saya melihat dengan mata. Benda itulah yang menjadi bahan-bahan ceramah Ustazah. Yang anda kata, Ustazah, apa yang Ustazah cerita tu benda berlaku betul. Memang berlaku depan mata saya. Jadi benda tu balik saya akan cerita dengan Ustaz. Ya Allah bang, ada sepasang ni sahabat, Allah maha mengatur. Dia memang mulanya, mana ada orang perempuan kan, kalau tanya Ustazah masa hari anugerah hari tu kan, ada seorang perempuan, kenapa semua Ustazah tak nak jawab tentang poligami? Bukankah itu hukum Allah? Bungkau soalan. Ustazah pun cakap, siapa kita untuk menafikan hukum yang Allah membolehkan? Kenapa kita nak haramkan? Tapi tengok sahabat, Allah susuli ayat itu, kalau kamu takut tak mampu berlaku adil, fawahidah, cukuplah satu. Jadi bila kamu berlebih-lebihan tapi kamu tak mampu berlaku adil, sikap kamu itu nanti akan memakan dirimu sendiri. Kamu tengok sahabat, ada orang yang dia bertabah suaminya kahwin lain ni. Masya Allah. Yang isteri kedua ni pula, dia nak conquer suami ni. Dahsyat dah lah kau isteri kedua. Istilahnya orang ambil suami orang, tapi dia nak conquer, tak bagi balik rumah isteri pertama. Dia mengalah. Dia bersabar sahabat isteri pertama ni. Masya Allah, saya kagum. Sampai masa tu hatilah, mulut tak cakap. Hati kata, ya Allah, malaikat ke apa akak ni, subhanallah. Tapi bila bercakap dengan dia, saya kata, Kak, subhanallah, saya kagumlah dengan akak.
Sahabat-sahabat, tahu tak? Apa yang kita nak sebut, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha membolak-balikkan hati. Macam-macam perkara yang boleh berlaku. Ustazah tengok depan mata, ada yang madu ni sesama madu tak berbaik semua. Akhirnya, macam mana Allah nak bagi baik? Isterinya ni kena stroke. Isteri dia kena stroke. Dah tak boleh. Suami kena bekerja setakat seminggu dua. Bolehlah cuti kerja jaga isteri kan. Tak boleh bekerja, tak boleh bergerak. Isteri kena stroke. Anda tahu siapa yang menjaga? Madunya datang, duduk dekat rumah tu, mencuci berak kencing najisnya. Akhirnya yang dulu madu ni merungut-rungut, mencarut-carut dekat madu ni, gugur air mata. Minta pen, tulis kat kertas, akak minta maaf apa yang akak dah buat kat engkau selama ni. Rupanya ini kehendak Allah. Akak stroke dijaga oleh madu sendiri. Ya Rabb, sahabat-sahabat, kan macam mana Allah ya muqallibal qulub, maha membolak-balikkan hati sampai kepada matinya si madu ini. Madu ni menangis, terlalu sayang dengan madu ni. Saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamaria Ibrahim punya cerita, saya pun dah jumpa dah cerita-cerita macam tu. Okey, jangan buang masa. Kesedihan hanya akan membuat musuh gembira. Pegang ayat ni. Kalau kita bersedih, sahabat-sahabat, musuh hanya akan gembira. Ada orang pergi bakar kedai, tengok kita orang kaya raya sangat kan, bakar kedai. Dah terbukti dah ada orang nampak dia yang bakar kedai. Kita pun bersedih, meratap, menjilat-jilat kedai kita tu. Dia padan muka kau, padan muka kau. Kan? Jangan bersedih. Lagi-lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tahu ada orang yang memusuhi kita. Musuh kita ni duk syok tengok kita dalam keadaan bersedih ni. Ini rahsia orang yang tak pernah tengok mukanya bersedih. Tak pernah tengok dia tak ceria. Ceria sokmo-sokmo. Aku tak faham lah dia ni, aku bakar rumah pun duk ceria lagi. Aku ni, orang tu makin sakit hati kat kita. Akhirnya makin kurus. Dah pasal apa kurus? Aku duk bakar rumah dia pun dia makin gemuk aku. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu jangan tunjukkan kesedihan kita kepada musuh. Faham Oleh sebab itu, salah satu prinsip anjuran Islam adalah berupaya untuk mengalahkan musuhnya. Allah sebut dalam suratul Anfal ayat 60. Masya Allah, salah satu prinsip anjuran Islam berupaya untuk mengalahkan musuhnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Sebab tu Allah suruh kita tunjuk kesatuan Islam. Tunjuk macam mana, rapatkan saf. Bersatulah wahai umat Islam. Kenapa Allah tetapkan solat Jumaat seminggu sekali? Kenapa ada ibadah haji setahun sekali? Berkumpul seluruh Islam, lautan manusia, di keliling Baitullahil Haram jutaan. Ini yang menggentarkan musuh-musuh Islam. Tapi sahabat, kita tak nak mereka tahu mengelilingi Baitullah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, solat menghadap kiblat yang sama, tapi saf rapat, hati lain-lain. Hati lain-lain ni biasa, kerana yang membezakan kita di sisi Allah adalah taqwa. Tapi orang duduk sebelah kita pun kita duduk dengki. Orang duduk sebelah kita pun kita mencaci maki. Kita duduk satu taman pun kita duduk dengki kat orang. Pasal apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalaulah musuh-musuh Islam tahu, tak payah takut dengan mereka rapat-rapatkan soft ni, mereka dah pakat bergaduh dah, kita create je satu fitnah, semuanya berantakan. Sebab tu sahabat, jangan mudah terpedaya dengan dakwah mereka. Mereka create sesuatu untuk kita berpecah belah. Mereka tinggal tunggu nak tepuk tangan je. Tunjukkan kita bersatu-bersatu. Sebab tu hari ni Ustazah sangat menjerit-jerit kempen penuhkan balik masjid dan surau, please. Penuhkan balik masjid dan surau. Mereka cukup seronok masjid dan surau dah mula berlopak-lopak, lompong-lompong. Masjid besar tapi orang tak ramai datang. Sebab tu semalam masa Ustaz tunjuk gambar di terawih di Phnom Penh, kami pernah buat program di Masjid Phnom Penh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya nak buat program tu sebab kebetulan masa saya sampai dekat Phnom Penh, masa tu anda ingat tak Ustaz Azman yang di IKIM, dulunya program Jawi, dia di BP, jiran saya di AU1C.
Ustaz Azman. Kami sampai dekat Phnom Penh, kami dapat berita beliau meninggal dunia. So kami solat dekat masjid. Hotel masa tu kami pilih dekat dengan masjid. Terpencil tahu masjid dekat Phnom Penh ni sebab orang Islam tak ramai kan. Jadi kami buat program. So kita pelik kenapa Bilal ke siap dia ke kan, dah tunggu macam ni, cekak pinggang dekat pintu. Lepas tu kita pun tanya, kenapa tak boleh kena iktikaf? Lepas solat masjid ditutup. Masa tu jauh lagi dengan musim pandemik ni. Tak ada lagi COVID ni. Tahun bila dah saya pergi tu kan. Jadi saya cakap dengan ustaz, bang, cakap kat dia, kita minta izin 10 minit je. Kita nak baca tahlil ringkas. Sempena kita musafir ni, kita nak hadiahkan dekat Ustaz Azman. Sebab ni yang follow kita dalam rehlah ni adalah jiran-jiran arwah Ustaz Azman masa tu. Jadi dia berdiri, kita bertahlil tu dia berdiri cekak pinggang. Agaknya dia fikir lamanya duk guna masjid aku ni. Jadi kita rasa ya Allah, tak macam kat Malaysia, tak seronoknya kita nak guna ruang masjid dia untuk bukan ada orang pun, orang lepas solat tak ada baca doa apa terus pergi. Jadi kita nak buat macam tahlil ringkas lah, ada halang kami dalam 20 orang macam tu kan. Jadi dia berdiri cekak pinggang. Saya kata tak boleh lawan macam kat Malaysia lah benda-benda macam ni kan. Sahabat-sahabat, malam tadi saya terkejut bila ustaz hantar gambar dia tarawih dekat Masjid Phnom Penh. Penuh ya masjid, alhamdulillah. Saya kata ya Allah syukur. Teringat dulu punya susah, sekarang dah makin macam orang Islam dah makin macam ramai lah. Mungkin kau tidak takkan masjid penuh. Lepas tu bandingkanlah ya Allah, kenapa negara aku ni lepas COVID ni orang tak nak penuhkan saf. Orang tak nak datang majlis ilmu tak berapa ramai macam dulu. Sedih. Kalau macam ni berlaku, sahabat-sahabat, musuh-musuh Islam bertepuk tangan. Hanya kerana apa? Takutkan COVID. Kita dah vaksin sahabat-sahabat. Vaksin bukan pelindung. Pelindung adalah Allah. Tapi kan itu antara salah satu caranya. Mengikut pakar-pakarnya untuk kita protect diri kita. Kita ada Allah yang maha melindungi. Kata dah cucuk vaksin, duk berani sangat. Pasal apa yang dah cucuk vaksin pun tak datang masjid? Subhanallah. Ustazah, saya tak cucuk vaksin. Saya tak pergi masjid sebab saya tak boleh cucuk vaksin. Salahkan mereka yang suruh cucuk vaksin. Ayu amma, peninglah sahabat-sahabat dirahmati. Kan dah kena ayu amma dah. Lu fikirlah sendiri. Faham dah apa yang Ustazah nak cuba luahkan? Jadi ini perintah Allah dalam suratul Anfal ayat 60. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dujanah yang berjalan dengan angkuh di antara tentera kaum muslimin yang kalah. Abu Dujanah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, antara sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Ya Allah, kalau kita baca kisah Abu Dujanah ni, Nabi cukup sayang pada dia. Kerana apa? Nabi pernah mengalirkan air mata bila mendengar kisah Abu Dujanah. Kenapa? Sebab bila lepas solat, dia macam bergegas nak balik. Lepas solat subuh tu dia bergegas nak balik. Pasal apa ni nak bergegas balik? Sebab rumah dia tak dekat dengan masjid, rumah dia jauh. Jadi dia bergegas balik. Jadi Rasulullah satu hari tanya kepada Abu Dujanah, aku melihat engkau segera-segera nak bergegas balik. Pasal apa? Bahasa macam tu kan. Sebab ya Rasulullah, aku berjiran dengan Yahudi yang mempunyai pohon tamar yang pelepah dia tu, maknanya buah-buah tamar ni gugur, masak, jatuh, masuk ke kawasan rumah dia. Aku kena balik sebelum anak-anak aku bangun ya Rasulullah. What? Apa maksudnya sahabat-sahabat? Sebab anak-anak ni selalu berada dalam kelaparan. Bila dia bangun, dia buka pintu, dia nampak buah tamar berguguran, mereka akan ambil dan terus makan. Anak-anak aku tak faham apa-apa ya Rasulullah. Aku haramkan anak-anak aku mengambil makanan daripada sumber yang haram, walaupun hanya sekelumit cuma. Aku takut ia menjadi darah daging mereka, wahai Allah, wahai Rasulullah. Gugur air mata Rasulullah. Sampai Rasulullah pergi ziarah dia, tengok-tengok rumah Abu Dujanah betul sebelah rumah Yahudi yang ada pohon tamar yang selalu menggugurkan buah ke dalam rumah Abu Dujanah. Lalu Rasulullah bertemu dengan Yahudi tersebut, negotiate lah nak beli pohon tamar tersebut. Tapi Rasulullah pun ketika itu bukan ada duit cash. Jadi dia menggandakan, kau nak tak kalau pohon tamar engkau ini nantinya digantikan dengan permata, begitu bahasa nak membelai jiwa si Yahudi. Akhirnya sahabat-sahabat, Yahudi tu kata dia tak maulah beli cara hutang. Contoh, aku nak cash sekarang juga, kau bayar aku 10 kali ganda, aku nak cash sekarang juga. Datanglah sahabat yang kaya Abu Bakar As-Siddiq bila mendengar dan dia tahu niat kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tolong Abu Dujanah. Mudah-mudah je Abu Bakar keluarkan pitih ni.
keluarkan duit cash bayar satu pohon tamar itu untuk dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Abu Dujana. Sahabat-sahabat, anda nampak tak ukhuwah, kasih sayang sesama sahabat? Kita tahu Rasulullah ni nak sangat belikan pohon tamar ni. Dah orang Yahudi ni tak ada kena mengena. Lepas ni pohon tamar ni menjadi milik Abu Dujana untuk menjadi makanan anak-anak Abu Dujana. Tapi Rasulullah tak punya cash ketika itu. Sahabat lain yang kaya raya dengar. Bukan Abu Bakar yang hadiah ke Abu Dujana, Rasulullah. Tapi siapa yang dapat pahala ketika ini? Rasulullah dapat pahala, Abu Bakar pun dapat pahala, Abu Dujana dapat pahala sebab memastikan anaknya tidak mengambil sesuatu yang haram. Ya Allah, kita hari ni ada kisah sahabat kita makan halal ke haram. Ada kisah kita nak tolong ringankan beban. Tak ada, sahabat-sahabat. Macam mana Islam nak kuat? Jadi bila kita punya rasa orang lain susah, kita turut susah. Orang lain gembira, kita turut gembira. Ini kisah Abu Dujana yang pernah menggugurkan air mata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menangis? Sebab Rasulullah terharu. Abu Dujana belajar daripada Rasulullah sampai dia tak nak izin anak dia tumbuh sikit pun dagingnya daripada sumber yang haram. Kita hari ini berkeluh kesah. Kenapa anak aku degil, ya Allah? Kenapa bini aku tak dengar kata, ya Allah? Pernah tak sebelum kita marah-marah mereka, tanya, aku bagi makan mereka daripada sumber apa, ya Allah? Memang sumber beras. Nampak halal, suci. Tapi kita beli, ada tak duit syubhah? Ada tak duit yang jelas haram? Ada tak duit yang kita dibayar gaji 8 jam, tapi kita hanya bekerja 4 jam? Sahabat-sahabat, kita suka salahkan orang, tapi kita tak beristighfar atas dosa kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi kita mengambil ni sebagai satu iktibar, ibrah dalam kehidupan kita. Ui, dah dekat pukul 8 ke? Cepatnya masa. Pukul 12 berhenti. Allahu Akbar. Pukul 12 berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kepada Abu Dujana, innaha lamishyatun yubghiduha Allahu illa fi mithli hadzal mawtin. Sesungguhnya cara jalan seperti itu dimurkai Allah kecuali di tempat ini, yakni medan peperangan perlawanan musuh. Abu Dujana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dipanggil oleh Nabi SAW, berjalan macam seorang yang angkuh. Wah, Nabi tak pilih orang lain ni untuk angkat pedang ni, aku je. Dia tak angkuh tapi cara jalannya. Itu sebab kadang-kadang cara kita kan, kita kena dilatih cara berjalan, cara bercakap, sahabat-sahabat. Kan? Kadang-kadang kita tengok, oh dia tu bukan bongkak, tapi memang cara jalan dia tu macam orang sombong. Nabi tegur sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan berjalan macam ni depan seluruh orang-orang Islam, tapi hang boleh berjalan macam ni depan musuh-musuh Islam. What? Nabi ajar suruh berjalan macam ni ketika di medan perang. Maksud Nabi, kalau depan musuh jangan jalan lembik-lembik, jangan tunjuk takut. Ini maksud jangan bersedih kerana kesedihan anda membuat musuh anda gembira. Sahabat, mak saya selalu ajar dulu kan, mak macam mana ni nak masuk syarahan, tak hafal, tak tahu. Jangan cakap tak tahu, cuba dulu. Apa yang ada dalam kepala tu kalau terlupa, cakap je. Cakap kan. Tu film-film ni cakap. Jadi sebab itulah muslimat dirahmati Allah, sebenarnya ada banyak situasi yang kita tak tahu apa-apa, tapi kita kontrol ayu, kontrol maco. Sebab apa? Sebab kita nak musuh gentar dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu sikap yang kita kena pupuk pada anak-anak kita. Kita ni ajar anak-anak kita, ingat, kalau nampak van putih depan sekolah, cepat-cepat lari pergi pondok guard tu. Semuanya tu orang nak colek tu. La ilaha illallah, anak kita jadi ketak nampak semua van putih. Darul Fawaz van putih tau. Darul Fawaz tak pernah colek anak orang. Masya Allah, tabarakallah. Cara mak-mak mengajar ni nak bagi anak makin pengecut. Kita sepatutnya, mak saya ajar kalau takut pergi sekolah agama, dulu pernah kena kejar anjing. Jangan takut dengan anjing. Anjing tu lagi takut dengan kau. Kalau nampak anjing, cepat-cepat duduk, buat-buat ambil batu. Ni mak saya ajar. Buat-buat ambil batu. Mak, kalau batu tak ada, buat-buat je lah. Anjing tu bukan tahu kat kaki kau tu ada batu ke tidak. Faham tak sahabat? Maknanya, ya Allah punya takut bila nampak anjing. Saya cuba ikut mak saya cakap. Takut nampak anjing, tapi buat-buat duduk. Buat-buat duduk, padahal tak ada batu pun kat tangan ni. Memang tak ada batu kat situ. Buat-buat duduk, buat muka garang kat anjing. Buat-buat nak baling, anjing tu lari. Sungguh mak kita cakap dulu-dulu tu tunjuk berani padahal takut.
Apa lagi mak saya ajar kan, kadang-kadang kita takut masuk bilik air nampak apa cacing lalipan. Lipas lah kan. Lipas besar ke kau besar? Mak tanya kan. Kita lah besar, lipas tu kecil, kan? Ataupun kita kadang-kadang macam takut hantu. Tak ada benda, lipas pun tak ada, tapi takut hantu. Mak temankan nak pergi kencing malam-malam. Kecil lagi lah masa tu, tak kena tua suruh mak teman kencing pula kan. Mak kata, ada hantu ke? Nampak ke hantunya? Tak ada, tapi rasa-rasa macam ada hantu lah, takut. Kalau rasa takut tu cepat cakap, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Ni mak saya ajar sahabat-sahabat. Lepas tu kita nak pergi camp kan, nak masuk hutan. Mak saya tak suka sebenarnya, tapi dah program sekolah kan. Ingat masuk hutan nanti selalu cakap, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Masya Allah. Hampa jangan duk gelak, tapi betul tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kadang-kadang orang tua punya ni, dia nak bagi semangat kat kita. Sebab tu saya seronok bila saya baca bab ni. Ya Allah, hai betul lah. Dengan musuh ni kita jangan tunjuk ni. Kalau macam contoh saya biasa masuk pertandingan bahas syarahan dulu kan. Orang kata kita akan berlawan dengan sekolah yang hebat, bagus. Ini juara berkali-kali. Hati saya akan kata, tak semestinya kau sekolah hebat kau boleh menang. Tunjuk maco je sahabat. Padahal ketak ni, budak pandai tu nak lawan dengan kita. Tapi tunjukkan keberanian, mereka pula takut. Kan mereka pula takut. Jadi, faham ke apa yang saya cakap ni? Ni cerita zaman kanak-kanak dulu lah sahabat-sahabat. Lipas yang besar tu sebab tu kita takut. Betul, ini cara untuk mengajar anak-anak kita. Saya tak ada anak sahabat-sahabat untuk menurunkan semula. Saya selalu cakap dekat anak-anak buah saya, adik kenapa nak takut? Lipas besar ke adik besar? Padahal dalam hati saya, kau tak tahu aku ni lagi takut dengan lipas sebenarnya. Tapi depan anak-anak kita, kita kena tunjuk. Kalau kita lembik depan anak-anak kita 100 kali lebih lembik lagi. Kena tunjuk sahabat-sahabat. Kalau ada orang yang memusuhi kita, jangan tunjuk lembik kita ni. Saya tak naklah pergi Ustazah, saya tak nak pergi masjid tu sebab saya tahu orang tu tak suka saya. Lagilah orang memang menyampah kat engkau. Lagi tahu ada orang tak suka kat engkau, lagi kau pi. Kuatkan semangat. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey. Betul lah, rahmat saya pun selalu cakap yang sama. Orang-orang tu hanya fikir yang baik-baik saja kan. Ya, mak-mak sekarang ingat, jangan berdiri dekat pagar. Nanti kalau van putih datang, habis kena kidnap. Dah semua anak zaman ini takut dengan van putih. Sebab mak dia ajar macam tu. Mak-mak yang banyak silap mengajar anak berjiwa pengecut. Kena sentiasa bersemangat. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ni? Masya-Allah lajunya ada. Tak, tudung saya ni kalau macam ni saya tak boleh nak baca sangat tulisan bila dia kena dekat warna putih-putih ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya teruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan dengan penuh kekuatan di sekitar Baitullah untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sebab apa Nabi mengajar macam ni? Orang yang faham kaedah Islam akan mengajar macam ni. Jangan ajar jiwa pengecut. Okey? Sebenarnya bila kita dah pengecut, kita tak perlukan musuh luar, kita pasti kalah. Walaupun kita memang kecut, tunjukkan keberanian. Semangat sentiasa ada. Masya Allah. Semoga kesulitan yang aku alami petang hari ini berakhir dengan keselamatan dan mendapat jalan keluar bagi kami semua, sehingga musuh menjadi mendongkol dan kerinduan yang menyengat hati teman-teman kepada Baitullah menjadi terubat. Ketika orang-orang dalam Fathu Mekah mengikut Nabi SAW bertawaf di Baitullahil Haram, sahabat-sahabat, ada orang yang kata, ya Rasulullah, kalau bahasa kita kan, kau tak takut ke ya Rasulullah, musuh-musuh kau yang terdahulu nanti angkat senjata? Nabi kata, kita masuk bukan buat salah, kita masuk bukan nak berperang dengan mereka. Kita masuk untuk mengelilingi Baitullah, untuk menunjukkan kasih cinta taat kita kepada Allah. Kita tak takut kepada mereka. Bertawaflah dengan berani. Rupa-rupanya musuh-musuh Islam yang dulu tu melutut kepada Rasulullah, bukan mereka mengangkat senjata. Sebab mereka takut dengan keberanian dan rombongan Rasulullah yang datang masuk ke kota Mekah. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala. Ulama ada cicak.
Ustazah takut cicak. Kena tunjuk berani. Masya Allah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dah nak cakap tadi, tergelak ni. Dengan anak-anak kena tunjuk berani walaupun kita penakut. Kan mak-mak jangan lembik lemau sangat. Ini ustazah suka dengan makcik tu sopan santun. Lemah lembut. Itu bukan lemah lembut, itu lemah lembik. Saya rimeh sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau orang alah lemah gemalai sangat. Saya rimeh. Saya nak semua benda laju, semua benda cepat, semua benda semangat. Saya rimeh kalau orang lembik-lembik ni. Sekian dimaklumkan. Cicak kat dinding ni is real. Saya takut cicak. Masya Allah. Sebaik dia dah pergi belakang sofa tu. Allahu Akbar. Tunjuk kan. Cerita kau main kena semangat, tiba-tiba cicak lalu. Cicak pun nak test ustazah. Sekian dimaklumkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Faridah Wanda kata cicak besar ke ustazah besar? Kan ni sebab nak manja dengan hampa. Kalau seorang-seorang ni saya angkat lastik ni. Masya Allah. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, kecil-kecil dah mata nak tergelak-gelak ni, subhanallah. Betul. Kalau kita tengok orang lembik, aduh, rimah saya. Saya rimah daripada zaman sekolah ke kawan saya tahu. Kan saya tak suka orang lembik-lembik ni, tak suka. Sekian dimaklumkan. Sebab itu bukan lemah lembut, itu lemah lembik sahabat. Lemah lembut dia lain. Okey. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 4. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Punya iman, sahabat-sahabat, jiwa kita kental. Tak ada iman, jiwa kita lembik pengecut. Jadi iman Urianti Wu, senyaplah. Kan, diam. Jangan cakap orang. Kan, ustazah tak apa sebab dekat rumah ustazah tak ada anak-anak. Tapi kalau ada anak-anak Darul Fawaz dulu, cicak pun takut. Macam tu bulat mata. Padahal diri sendiri takut. Jadi orang, anak-anak tu ingat ustazah dia berani sangat. Padahal masa ni, apa dia orang kata, terkengkang-kengkang kita nak lari daripada cicak tu. Okey. Hati orang yang cut. Habis benda ni pula berjalan. Cut sebelum dia tertonggeng, kita tegakkan dia lagi. Okey. Hati orang yang memusuhi kebenaran dan nilai-nilai keutamaan akan terhiris-hiris jika mereka tahu tentang kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan kita. Ini penting. Ada orang yang tak suka kita buat baik. Kita buat baik, orang tak suka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita gantung banner, buat program, dia bakar malam-malam. Kita datang, kalau dia dengar kita sakit tu, dia cukup seronok. Padan muka dia, aksen sangat nak buat program, kan dah sakit. Contoh macam tu kan. Bahkan wa na'udzubillah min zalik, lebih dahsyat, lebih jahat. Dia sengaja buat angkara supaya orang tu sakit. Tapi dia akan terbakar jiwa. Aku dah sihirkan dia dah. Aku dah letak duri atas jalanan dah. Tapi kenapa dia masih boleh bangkit untuk pergi ke masjid? Nampak tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ada orang kata, ustazah saya kena sihir. Jangan tunjuk lembik kak. Walaupun akak tahu ada orang sihirkan akak. Jangan tunjuk lembik. Akak kena kuat semangat. Akak tak boleh baik kalau akak lembik-lembik macam ni. Ya ustazah, akak tak nak lembik dah. Amalkan ayatnya tu. Jangan berubat dengan ustazah Zaid. Jangan minta nasihat. Kan? Ramai orang bila datang minta nasihat kat ustazah, konon-kononnya sahabat, dia nak kita, ya kak, kesian kat akak. Lala dia yang kena marah. Kan? Macam mana akak nak baik kalau macam ni? Akak kena kuat. Akak kena tunjuk dekat dia yang akak ni tak heran lah kena macam ni. Orang bakar kedai akak, boleh pergi tempat lain lagi meniaga. Orang kacau bisnes burger akak boleh buat kari pak pusing. Kari pak pusing akak terpelanting, tak lari-lari, akak buat pula kasui sedap. Kan? Akak kena bangkit terus. Akhirnya orang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, akan terhiris-hiris hatinya. Sebab dia tahu, lagi aku nak jatuhkan dia, lagi dia naik. Lagi nak jatuhkan dia, lagi dia naik. Anda faham Anda jangan mengalah dengan orang-orang yang memusuhi anda. Sekian dimaklumkan. Ini bukan nasihat Ustazah Zai. Ustazah Zai ni pun bukannya orang kuat sangat. Tapi nasihat daripada kitab La Tahzan. Apa kata surah Ali Imran ayat 119? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul mutu bi ghaizikum, matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Orang bila macam ni
Siti Ajah, duk gelak Siti Ajah. This is Siti Ajah. This is Ustazah Zai. Kan? Masya Allah. Macam mana? Siapa lagi? Maria dah bulat mata, dia kata. Mana pula Maria? Tangan dua je nak buat sinetron ni. Ini alamak jatuhlah pula. Maria, ini botol apa Botol minyak senyonyong. Botol. Alah, susahnya nak berlakon. Okey. Ini kotak tisu. Ini Maria. Ini kan ni musuh. Tisu ni musuh. Ini Siti Ajah. Ini Ustazah Zai, kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu yang ni memusuhi Siti Ajah, rasa macam kan. Lepas tu Maria ni kenapa hampa gelak? Tak jadilah nak berlakon. Allahu Akbar. Tak jadi. Cancel. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak geram nak cakap ni. Macam mana? Sebab Allah kata, matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Buat juga balik. Kan? Siapa tadi nama Ustazah sebut? Kan? Matilah kamu kemarahanmu itu. Ada orang duk marah tengok kita berjaya, kita kaya. Ada orang duk marah, sahabat-sahabat. Kita jangan lembik, jangan mengalah. Dan Allah tahu niat kita bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak padankan muka kepada dia. Terus je buat kerana Allah. Nanti akhirnya sahabat, dengan marahnya dia tak boleh guna bomoh Melayu, dia guna bomoh Siam, bomoh Hindu, semua dia guna. Akhirnya yang rosak, yang marah macam Abu Lahab. Abu Lahab dia nak bagi peperangan Badar tu berpihak menang kepada dia, perhabis segala harta dia. Dia mengarahkan orang tu, orang ni 1000 orang dikerahkan ke medan Badar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan 300 orang tentera semata. Dengan kelengkapan senjata tak begitu canggih. Tapi Abu Lahab ni pengecut, duk arah-arah orang, duit keluar banyak, tapi dia duk tunggu dekat rumah, tak pergi kat medan perang. Rasulullah dengan tentera yang sedikit, Rasulullah berada di medan perang. Bukankah sahabat-sahabat, risiko boleh mati? Tapi bila peperangan Badar berpihak kepada tentera Islam, Abu Lahab terbeliak mata, terjelir lidah, tak percaya dia boleh kalah. Sebab aku dah berhabis segala. Sebab tu Allah kata, tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Allah nak bagi tahu, hang duk dengki, duk bermusuh sangat dengan orang baik, Allah mencelakakan kamu. Hang duk marah sangat dengan kejayaan orang, ayat ni nak kata, matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Mu suka marah-marah, mu takkan dapat apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mu takkan dapat apa. Masya Allah, kan? Surah At-Taubah ayat 50. In tusibaka hasanatun tasu'hum. Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang kerananya. Memang kat sana ada orang yang tak boleh tengok kita senang. Bila kita senang, dia duk buat kacau dan kacau dan kacau dan kacau lagi. Kita jangan berhenti mencari kesenangan. Bangkit dalam senang, mendekat dengan Allah. Dalam senang, belanjakan harta ke jalan Allah. Percayalah, dengan istiqamah begitu, musuh pun akan mendekat denganmu. Tapi kamu buat lembik, sahabat-sahabat, duduk saja dalam rumah memperhabiskan harta tanpa infak di jalan Allah, tanpa mendekat dengan Allah, akhirnya musuh yang menang ke atas kamu. Faham? Surah Ali Imran 188. Waddu ma'anitum. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Ingat, dalam pada kita nak berada di puncak, ada orang yang sedang tarik, turunlah. Memang ada orang yang suka tengok kita susah. Siapa? Manusia yang dengki. Bab dengki dalam kitab Latahzan awal kita dah belajar. Apa kata Dr. Aid Al-Qarni? Bagi orang yang bertemu dengan orang dengki, siapa sahaja yang orang ada sifat dengki ni, dia jumpa bangkai anjing je yang dia tak sepak. Sahabat-sahabat, sebab dia tahu mampu dah anjing tu, buat apa aku nak sakitkan dia lagi. Tapi selagi dia tengok anjing tu hidup, dia akan baling. Bangkai anjing dia tak baling dah. Makna kita jangan layan orang yang memusuhi kita. Jalan terus, tunjukkan semangat. Kerana apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Lama-lama mak saya kata, orang tu yang penat. Kamu penat-penat pun berbaloi buat ketaatan kepada Allah. Kalau kita berhenti untuk menjadi taat hanya kerana orang, kita mati semangat,
hanya kerana orang memusuhi kita, kamulah yang rugi. Seorang penyair juga pernah berkata, berapa ramai orang-orang hatinya terbakar oleh kedengkian terhadapku. Ni dengki sangat bahaya sahabat-sahabat. Mengharapkan keburukan menimpaku, tetapi tiada satu pun yang menjadi kenyataan. Allah, syair yang indah. Penyair lain pernah mengatakan, ku perlihatkan ketegaranku kepada mereka yang senang dengan musibahku. Lagi kita tahu ada musuh duk dengki kat kita, lagi kita kena tunjuk betulkan hati sebab kita nak memusnahkan sikap dia tu, melawan sikap dia tu. Bahawa sesungguhnya aku tidak pernah goyah menghadapi goncangan masa. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Masya Allah. Dalam sebuah hadis, sahabat-sahabat, anda baca komen-komen sahabat kita ni pun anda jadi semangat kan? Jadi kalau ada yang lembik, lemah, lemau ni, tolong baca semangat-semangat komen-komen kawan-kawan kita ni. Kita jadi semangat insya-Allah. Okey? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la tushmit bi aduwan wala hasida. Ya Allah, jangan engkau membuat musuh dan orang yang dengki kepadaku senang dengan kesusahanku. Allah, kita boleh amal. Kalau kita duk rasa ada satu hamba Allah ni duk dengki kat saya, Ustazah, duk sakit hati, saya tak tahu saya buat apa, semua salah di mata dia. Amalkan, Allahumma la tushmit bi aduwan wala hasidan. Ya Allah, janganlah engkau membuat musuh dan orang yang dengki kepadaku senang dengan kesusahanku. Kita tak nak bila kita susah ada orang senang. So amalkan doa ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain disebutkan lagi, wa na'udzubika min syamatatil a'da. Kami berlindung kepadamu daripada ejekan musuh yang senang dengan kesusahan kami. Ayat ni boleh diamal kalau orang kata, Ustazah tahu dah ada orang duk dengki, tak suka dengan apa yang Ustazah buat. Wa na'udzubika min syamatatil a'da. Kita sebut, tak apa, dia tak suka. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada ejekan musuh yang senang dengan kesusahan kami. Mereka tak suka, memang apa kita buatlah, kita letaklah kapet merah depan dia pun dia kata salah. Awak kapet merah bertangga aku, kapet hijau lah pula. Semua salah sahabat-sahabat. Sebab mereka tak suka. So amalkan wa na'udzubika min syamatatil a'da. Allahu Akbar. Seorang penyair juga pernah berkata, kita habiskan alang kepalang, tiap-tiap musibah pasti dapat disanggah oleh seorang pemuda dengan mudahnya, selain ejekan musuh yang senang dengan musibahnya. Jadi, wahai pemuda yang gagah melangkah, teruskan usahamu. Lama kelamaan mereka itu akan penat kerana macam-macam cara mereka buat kat kita, kita tetap bersemangat. Dengar Zaid Ahmad punya nasihat, lemah, lembik, lemau, jauhkan, semangat. Ini boleh buat satu buku di komen-komen sahabat Latahzan hari ni. Tersenyum, senyum kerana kenyataan-kenyataan pahit. Ada orang cakap Ustazah, ada orang cakap tak ilah Ustazah tu besar sangat, Ustazah tak nak buang ke? Sengih je lah, sengih je. Kan dah je keluar, nanti Umi Badaria Rahman marah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sengih. Apa yang ayat berapa tu? Dalam buku Fatimah Osman, muka surat 455 ya, Fatimah Osman dalam buku. Baik, tersenyum kerana kenyataan-kenyataan pahit. Itu bukan doa, itu daripada Nabi SAW, bukan ayat Quran. Itu tak payah tanya ayat berapa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua salah, penin kepala. Kan Nur Azura Muhammad Kamil, jalan terus buat je. Pasal apa nak dengar orang cakap? Orang cakap ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, alahai, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau kita sikit-sikit nak sentap letak kat sini, makin lama makin kurih. Tak lama, Zura memang kurih dah. Ustazah tak berapa nak kurih. Okey sahabat-sahabat, tersenyum kerana kenyataan-kenyataan pahit. Bersabar atas segala musibah dan tabah menghadapi semua ujian hanya akan membuat kecut hati orang-orang yang senang melihat penderitaan orang lain dan meredakan kemarahan di hati orang-orang yang mendengki. Maka sahabat, ya Allah, kita patutlah Nabi suruh kita senyum. Orang lain dapat aura positif,
kita pun makin positif. Bersabar atas segala musibah, tabah menghadapi semua ujian. Akhirnya yang lembik bukan kita, yang lembik adalah orang yang memusuhi kita. Faham? Macam-macam dah aku kona kat dia ni, dia tak boleh juga nak lembik-lembik, dia tetap bersemangat, lagi jadi orang hebat pula. Kau ada, kita nak berkawan dengan dia, dia tak nak berkawan dengan kita. Akhirnya jalan terus tanpa memusuhi dia. InsyaAllah lama-lama dia datang ngending kat kita. Faham? Sekian dimaklumkan. Surah Ali Imran ayat 3. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Allah, saya sebablah kalau baca ayat ni, sahabat. Jom kita jadi tentera-tentera Islam yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Kau tahu matlamat engkau akhirat. Engkau tahu matlamat engkau redha Allah. Bukan matlamat engkau dia suka ke tak suka. Matlamat kita Allah yang maha hidup, yang takkan mati-mati. Kau dengar cakap dia, nantilah ustazah, tunggu dia mampu baru saya nak buat baik. Kau dah kenapa? Kan? Kalau dia tak mampu, mu mampu dulu, kan dah rugi, tak sempat buat baik. Terus je buat baik. Masalahnya saya tulis status baik, pun orang tak suka. Biar pergi kat dia, tak sukalah. Allah suka. Kan dah kena marah. Saya cukup marah bila orang, ustazah, saya baru nak pakai tudung labuh sikit, dah orang kata saya ustazah. Awak ustazah ke bukan? Bukan, saya tak suka orang cakap saya ustazah. Dah biar pilih, hang tahu hang bukan ustazah. Ustazah yang tak pakai tudung labuh, tolong sedar diri. Sekian dimaklumkan. Kan sahabat-sahabat? Orang cakap dia ustazah pun dia sentap. Orang cakap engkau ni nak tulis baik-baik, bacalah engkau ni baik sangat, pun sentap. Akhirnya delete Facebook. Kan dah rugi. Kau tidak ada seorang like. Ya Allah, sukanya awak tulis baik, sejuk hati saya. Seorang je like daripada 5,000 friend. Okey lah tu. Allah, teruk berbenar kita ni. Terlampau ikut cakapnya musuh. Kan dah masing-masing dah kena marah. Okey, seorang penyair pernah berkata, kita tutup dengan syair ini. Yazid selalu menundukkan pandangannya kepadaku, seakan-akan di antara kedua-dua matanya ada alat untuk berbekam. Apabila menghadapiku, maka janganlah sekali-kali engkau menatapkan pandanganmu ke arahku, kerana jika engkau lakukan, nescaya engkau akan tersipu malu. Kita kena berani kerana benar. Pasti orang yang memusuhi kebenaran akan menjauh dan takut dengan kita. Kalau kita buat perkara yang salah di sisi Allah, tak payah tunggu orang nak hentam kita, kita sendiri takut. Orang pengecut, cuba tengok orang ada hutang dengan kita. Orang ada hutang dengan kita, sengaja tak nak bayar, hangpa ingat dia nak jumpa-jumpa kita lagi. Kita call dia tak nak jawab. Kita jumpa dia, aku nak hantar kuih petang ni, aku tak dekat rumah. Kita nak hantar kuih je, dia duk rasa macam kita nak minta duit kat dia. Hang tak bayar hutang lagi ni. Kita datang bukan nak minta hutang, tapi dia terasa. Sebab apa sahabat? Dia dah buat salah. Sebab tu jangan buat salah. Orang buat salah, dia akan hidup dengan pengecut, dengan takut. Hiduplah kerana kebenaran. Okey, saya sudah mengeluarkan segala tenaga saya untuk bercakap tajuk 230, maka saya kena berhenti seketika kerana nak bersiap-siap ke Masjid Al-Mardiyah melawati. Siapa yang berhampiran, jom kita ke Masjid Biru, Taman melawati Masjid Al-Mardiyah. Wes je Masjid Al-Mardiyah. Maka sampailah anda di masjid berwarna biru, bertemulah ustazah dengan kitab di balik tabir kematian pada jam 10 pagi. Ampun maaf, zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawaklah hangpa dia punya komen-komen. Aduh, Masya Allah. Julida Amu kata, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu dan nasihat yang penuh bersemangat.
Kena semangat sama-sama lah. Takkanlah kita sakit. Saya sakit ni. Saya tak semangat. Besok kita belajar bersikap optimis. Confirm semua orang tidur. Kan? Sekian. Bye-bye. I love you all. Muah-muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.